أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Tuan-tuan muslimin, muslimat, bunda-bunda yang dirahmati dan dimuliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bangun pada pagi ini, menghirup lagi nafas udara, mengambil lagi banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dapat menunaikan salat subuh berjamaah, kemudiannya duduk dalam majlis ilmu yang merupakan sebuah taman daripada taman-taman syurga. Mudah-mudahan kesemua kebaikan yang terkumpul pada kita waktu ini menjadi salah satu tanda bahawa Allah Subhanahu wa taala sayang dan kasih pada kita, dan mudah-mudahan menjadi tanda bahawa Allah redha pada kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kita boleh mulakan dengan satu ayat Al-Quran daripada surah Az-Zumar. Allah Subhanahu wa taala sebut pada surah Az-Zumar ayat yang ke 42, firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Surah Az-Zumar ayat yang ke-42 berbunyi, Allah yatawaffal anfus, Allah lah yang mengambil jiwa, Allah lah yang mengambil nyawa ketika mana seseorang itu telah sampai ajal. Allah lah yang mewafatkan, Allah lah yang ambil nyawa orang-orang yang telah sampai ajal. Wallati, dan begitu juga Allah yang mengambil nyawa siapa? Allati lam tamut fi manamiha, orang yang belum sampai ajalnya tetapi yang sedang tidur. Jadi malam tadi sebenarnya setiap daripada kita nyawanya telah diambil sebab dia tidur. Fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut, lalu dia menahan, dia tahan jiwa ataupun roh orang-orang yang telah dia tetapkan ajal. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, adapun yang lain-lain yang belum sampai ajal dia lepaskan semula sehinggalah satu ajal yang telah ditetapkan. Maknanya malam tadi setiap daripada kita nyawanya diambil, tetapi kerana belum sampai ajal kita, Allah pulangkan balik. Wa yursilul ukhra, belum sampai, akhirnya hari ini kita pun jaga, kita bangun, alhamdulillah. Buatnya ditahan, tuan-tuan. Buatnya roh tu ditahan.
Tak balik dia tuan-tuan. Minggu lepas, baru minggu lepas ayat ini begitu segar. Baru minggu lepas saya menghadiri kematian, pengebumian jiran yang merupakan maknanya kawan sepermainan masa kecil dululah. Main dengan dia masa kecil dulu, main bola, main apa semua dengan sahabat ini. Umur 30-an juga, muda kan? Tapi ceritanya begitu. Umar dia cerita, dia kejut pagi tak bangun. Ya Allah, kejut pagi, malam tu tidur, kejut pagi tak bangun. Maknanya ayat ni begitulah. Masa tidur diambil. Kita pun sama, Nabi sebut tidur ini mati kecil. Ya, memang mati pun, nyawa diambil. Sebab belum sampai ajal, pulang balik lah. Allahu Akbar. Rupanya nyawa kita ini subsidi harian. Subsidi bukan hari ni pulang, kan malam tidur ambil pula. Kerana itu nasihat yang baik untuk diri saya sendiri dan tuan-tuan sekalian. Janganlah kita lelapkan mata dalam keadaan maksiat pada Allah. Alhamdulillah. Kita tak tergamang untuk menutup mata dalam keadaan dosa pada Allah. Kita tidak tahu, mungkin itu yang terakhir kita lelapkan mata. Dan memang wajar, bagaimana perasaan kita bila bangun pagi, bila kita buka mata, bila kita sebut bangun, perkara pertama yang keluar daripada mulut kita ialah Alhamdulillah. Bagaimana Alhamdulillah itu sepatutnya kita rasa? Segala puji bagi Alhamdulillah allazi ahyani ba'dama amatani. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah dia mematikan aku. Ya Allah. Itu makna yang pertama yang baik untuk kita mulakan, supaya kita sentiasa sedar bahawa komponen yang ada pada badan kita ini, yang luar ni hanyalah jasad. Adapun ada satu lagi komponen penting dalam badan kita yang dipanggil roh. Roh ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, 100% milik Allah. Dia boleh ambil pada bila-bila masa yang dia mahukan. Tuan-tuan yang dirahmati dan dimuliakan, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan roh. Kata Ibnu Qayyim, ma khalaqallahu al-arwah illa liyuhibbah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan roh-roh ini, hamba-hambanya ini, melainkan untuk dia cintai dan sayang. Jadi perbincangan pada pagi ini mungkin kita boleh lihat dari sudut untuk kita menanam kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semalam saya juga semalam saya juga kita cerita tentang taubat. Jadi apa kata, maknanya kita hiasi dan sulami taubat tersebut dengan rasa mahabbah, rasa kasih dan cinta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa alaihi salam dikenali ataupun disebut sebagai kalimullah. Kalimullah iaitu orang yang bercakap direct dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan bayangkan, mungkin kerana kemampuan untuk berkata-kata langsung dengan Allah itu, bagaimana perasaan Musa ketika mendengar suara Allah. Dia dapat mendengar langsung suara Allah. Kerana itu Musa ini mungkin kerana lazatnya mendengar suara tersebut, sampai satu tahap Musa berkata, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, tunjukkan aku
wajahmu supaya aku dapat melihat. Kerana dia bercakap langsung dengan Allah. Allah panggil dia, ya Musa. Allah panggilnya dengan nama dia. Jadi panggilan tersebut mendengar suara yang langsung daripada Allah, sehingga Musa mungkin tidak mampu lagi menahan rindunya dan kasihnya pada empunya suara tersebut. Lalu dia berkata, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, tunjukkan zatmu supaya aku dapat melihat. Lalu Allah menjawab, qala lan tarani. Musa, kau di dunia ini tak mampu untuk melihat aku. Bahkan bila Allah membuka sebahagian, maknanya hijab dia, ketika itu gunung, bila falamma tajalla rabbuhu lil jabal, bila Allah Subhanahu wa taala cuba untuk tajalla, membuka sebahagian hijabnya kepada sebuah gunung, apa berlaku? Ja'alahu dakka, hancur berkecai gunung tersebut. Musa maknanya melihat gunung yang hancur tu pengsan. Ya, memang benar Allah Subhanahu wa taala cinta pada kita dan kita juga mencintai Allah Subhanahu wa taala, tetapi di dunia ini ya, kita tidak dapat melihat lagi kekasih kita, iaitu Allah. Sebab apa? Kerana sebab apa kita tidak dapat melihat Allah di dunia? Kerana dunia ini Allah Subhanahu wa taala itu Al-Baqa. Salah satu daripada nama Allah ialah Al-Baqi, yang maha kekal. Dan dunia ini dipanggil sebagai Darul Fana. Ya, Darul Fana, negeri yang akan binasa. Sedangkan Allah itu Al-Baqi, yang maha kekal. Lalu untuk kita melihat Al-Baqi, kita perlu berpindah terlebih dahulu daripada Darul Fana di dunia kepada Darul Baqa, iaitu di akhirat. Jadi di akhirat nanti, insya-Allah dalam syurga, mudah-mudahan kita semua dapat melepaskan kerinduan kita dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan ya, untuk menunjukkan bahawa ya, kasih dan cintanya kita pada Allah Subhanahu wa taala, kata Ibn Qayyim bahawa sebenarnya bukanlah al-ajab, bukanlah sesuatu yang menjadi kepelikan untuk seseorang hamba ya, al-abd yataqarrabu ila sayyidi. Tidaklah pelik apabila seorang hamba itu hendak mendekatkan diri kepada tuannya. Tetapi yang menghairankan kita ialah bagaimana tuan, seorang tuan yang mahu mendekatkan diri kepada hamba dia. Ya Allah. Dan sebenarnya itulah Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dialah yang suka untuk mendekatkan diri kepada hamba, sedangkan dia tak perlukan kita. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid in yasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Sepatutnya kita ini yang pergi mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi sangat hairan, Allah Subhanahu wa taala yang suka untuk mengasihi dan mencintai hamba. Wahai manusia, antumul fuqara'u ila Allah. Kamu semua fakir kepada Allah, kamu mengharapkan Allah. Sedangkan Allah itu ghaniyun, al-ghani al-hamid. Allah itu maha kaya, maha terpuji. Jika dia mahu,
Yudhibkum, dia hilangkan kamu, dia hancurkan kamu. Jika dia mahu, dia hilangkan kamu dan dia bawa dengan makhluk yang lain. Allah tak perlukan kita, dan kita sangat perlu pada Allah pada setiap masa. Dalam masa yang sama, Allah yang nak supaya dekat dengan kita. La ilaha illallah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan di atas muka bumi ini beberapa tempat yang dinisbahkan nama tempat tersebut dengan nama. Apa dia? Baitullah, masjid. Orang-orang yang kasih dan cinta pada Allah, maka dia akan ada hati yang terikat dengan rumah Allah. Baitullah, rumah Allah. Untuk bertemu dengan Allah di akhirat, maka perkara pertama yang paling baik untuk kita buat semasa di dunia ialah kita selalu untuk datang ke rumah Allah. Ada penyair Arab, ya, seorang penyair Arab, nama dia Imru Qais. Dialah yang mencipta sajak ataupun syair yang disebut sebagai Majnun Laila, ya. Seorang syair tentang cinta Majnun terhadap kekasihnya Laila. Satu hari Majnun ini, ya, kerana angaunya dia kepada Laila, dia pun nak sangat untuk melihat Laila. Lalu dia pergi ke rumahnya si Laila ini. Sampai rumah Laila, tengok-tengok Laila tak ada. Lalu apa dia buat? Dia pergi ciumnya dinding rumah. Dia cium dinding rumah. Lalu dia mengatakan dan mengeluarkan satu bait syair. Kata dia, amurru ala diyar Laila, ya? Wa uqabbilu dhal jidara wa mal jidar, wa ma hubbal jidar syaghafna qalbi, walakin hubba man sakana diyar. Kata Majnun ini, ya, aku pun pergi ke rumah Laila untuk melihat dia, tapi dia tak ada. Lalu aku pun mencium dinding-dinding rumahnya. Bukanlah aku mencium itu kerana kasihnya aku kepada rumah ini, tetapi kerana penuhnya cintaku terhadap pemilik dan penghuni rumah itu. Kata, iya, kita juga datang ke masjid, ya, untuk mendapatkan ataupun, ya, mendapatkan kasih cinta pada Allah Subhanahu. Kerana mulianya tempat ini, maka setiap langkah kita datang ke sini, Allah ampunkan dosa. Kerana mulianya tempat ini, setiap langkah untuk kita datang ke sini, Allah angkat darjat kita. Kerana mulianya tempat ini, Nabi sebut dalam hadis Ibnu Majah, ya, Allah gembira, bahkan Allah menyambut kedatangan kita. Nabi sebut, ma tawadda'a rajulun lis-salati ilal masjid illa tabashbashallahu ta'ala ilaih. Sebab begitu, tidak ada seorang yang mengambil wuduk, membersihkan diri untuk dia salat di masjid, melainkan tabashbashallah, Nabi sebut, melainkan Allah akan menyambutnya dengan sambutan yang paling hangat. Ya Allah, suka. Orang Arab kata tabashbash. Perkataan tabashbash ini ialah perkataan yang digunakan oleh orang Arab apabila seseorang itu menyambut kepulangan orang yang dia sayang ketika orang itu baru pulang daripada musafir. Itu dipanggil tabashbash. Kita nak tahu makna tabashbash, pergi airport. Pergi airport, ataupun kita sendiri pernah pergi, kita pernah tunggu kepulangan orang yang kita sayang.
Ya, katalah mak ayah kita sendiri pergi haji. Anak kita yang baru nak balik daripada overseas contoh. Kita pun tunggu dekat luar airport tu kan. Tunggu bila nak keluar, bila nak keluar. Orang lain dah keluar, orang yang kita sayang belum keluar, tunggu. Kemudian bila pertama kali kita nampak dia keluar mungkin bawa troli. Macam mana perasaan kita? Lalu kita jumpa dan peluk dia, kita salam dia. Itulah dia panggil tabashbash. Rupa-rupanya setiap kali kita datang ke masjid, yang tabashbash itu ialah Allah. Ya Allah. Kita pun tertanya siapa diri kita. Kita ini siapa sehingga Allah Subhanahu wa taala kasih dan sayang sedemikian rupa. Tapi itulah sebenarnya mindset yang perlu kita ada, bahawa hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ini adalah hubungan kasih dan sayang. Itu mindset yang pertama yang perlu ada. Kadang-kadang seseorang itu merasakan bahawa hubungan dia dengan Allah macam hubungan, kalau tak semayang nanti kena seksa kan, masuk neraka, takut azab, takut. Dia banyaknya takut, walaupun betul. Tetapi sebenarnya asal hubungan hamba dengan Allah ini ialah hubungan kasih sayang. Allah sebut inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmat aku, kasih sayang aku mengatasi kemurkaan. Sebab itu dalam Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Allah sebut dia Tuhan sekalian alam, maka dia terus bagi tahu bahawa hubungan ketuhanan dia dengan hamba-Nya, dengan kita adalah Ar-Rahmanir Rahim. Sebab itu Ar-Rahmanir Rahim mendahului Maliki Yaumiddin, untuk bagi tahu kasih sayang tu. Satu hari Nabi dengan sahabat lalu di satu jalan, lalu nampak seorang ibu yang sedang menyusukan anak dia. Seorang ibu dengan anaknya yang masih bayi, masih kecil. Lalu Nabi tanya sahabat dia, Kamu rasa ibu ni sayang ke tidak anak dia? Sahabat kata sudah pasti sayang, sangat sayang. Nabi tanya, kamu rasa tergamak tak ibu ini mencampakkan bayi dia ini ke dalam api? Sahabat kata tak mungkin, tak mungkin. Lalu Nabi sebut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala lebih menyayangi kamu daripada ibu ini menyayangi anak dia sendiri. Ya Allah. Dalam ada tafsir yang sebut tentang ketika mana Fir'aun, ini Fir'aun, ketika dia nampak air laut nak tenggelam, ketika dia kejar Musa dengan Bani Israil dah lepas, air laut nak tertutup balik. Ketika air laut nak tertutup tu, apa Fir'aun kata? Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi Bani Israil. Fir'aun mengucap. Dalam riwayat mengatakan Jibril datang mengambil pasir-pasir laut, lalu dimasukkan ke dalam mulut Fir'aun. Lalu Allah berfirman, Jibril, kau buat apa? Apa sebab buat macam tu? Lalu Jibril kata, ya Allah, aku takut kalau dia bertaubat, engkau akan terima taubat. Ya Allah. Itu Fir'aun yang selama ini mengaku dia Tuhan. Lalu ketika dia hampir mati, dia nak mengucap, lalu Jibril takut kalau dia betul-betul bertaubat, Allah terima. Lalu Allah kata, wahai Jibril, biarkan dia. Kalau dia benar dengan taubat dia, aku terima. Ya Allah, ya Allah. Itu Fir'aun. Ada hadis Bukhari, seorang lelaki yang telah bunuh
99 nyawa. Dia telah membunuh 99 nyawa. Lalu dia rasa insaf. Pergilah dia berjumpa dengan seorang tuan guru, seorang syekh, untuk dia menyatakan bahawa dia mahu bertaubat. Lalu syekh tu kata, apa dosa kamu? Dia kata, aku dah bunuh 99 nyawa. Ustaz tu pun kata, tak ada harapan neraka. Ustaz tu pun, apa berlaku? Dengan ustaz tu dibunuh. Maknanya dia telah mencukupkan 100 nyawa dibunuh. Lalu dia jumpa tok guru lain, syekh yang lain. Dia kata, syekh, aku nak bertaubat. Apa dosa kamu? Aku telah bunuh 100 nyawa. Lalu tuan guru ni kata, boleh, taubat je lah, boleh. Cuma negeri ini mungkin tak sesuai untuk kamu, suasananya tak bagus. Pergilah hijrah, pergilah ke negeri seberang sana untuk kamu berubah, ya? Kerana suasana tu penting. Nak berubah, suasana penting. Duduk negeri ni tak jadi, pergi tempat lain. Lalu dia pun pergi. Dalam perjalanan dia meninggal. Meninggal dia, tak sampai lagi negeri tu. Masuk syurga ke neraka? Syurga. Malaikat pun bergaduh kan. Malaikat bergaduh, dia dah bunuh 100 nyawa. Jadi kata dia nak bertaubat, dia pun tak sampai lagi. Akhirnya dia kira masuk syurga. Tuan-tuan, siapa pernah bunuh orang kat sini? InsyaAllah kita, kalau yang bunuh 100 nyawa pun Allah terima taubat. Yang kita yang baik ni tuan-tuan, insyaAllah, ialah kita juga buat dosa, betul. Setiap daripada kita berdosa, tapi tidaklah sampai bunuh orang. Kalau yang bunuh 100 nyawa Allah terima taubat dia, apatah lagi. Itulah kasih sayang cinta Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba. Cinta Allah pada seseorang itu, kalau kita boleh ambil contoh yang lain, seperti Khadijah, isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Orang biasa maknanya. Ummul Mukminin Khadijah, isteri Nabi, ibu kepada kita semua. Satu hari Nabi, sedang duduk di rumah dia, datanglah Jibril. Jibril turun. Lalu Jibril bagi tahu, sekejap lagi Khadijah akan sampai. Sekejap lagi Khadijah masuk. Bila Khadijah masuk, wahai Muhammad, sampaikanlah kepada Khadijah daripada aku dan daripada Allah assalam. Allah kirim salam. Dia kata okey. Kemudian tak lama kemudian, ya betul-betul Khadijah sampai. Dan Nabi kata, wahai Khadijah, Allah dan Jibril sampaikan salam kepada kamu. Ya Allah, ya Allah. Lalu Khadijah menjawab, kepada engkau wahai Muhammad, kepada engkau dan kepada Jibril assalam. Khadijah cuma jawab, kepada engkau wahai Muhammad dan kepada Jibril assalam. Kenapa Khadijah tidak menjawab salam Allah? Itulah kebijaksanaan Khadijah ini. Kerana Khadijah tahu Allahumma antas salam. Kerana Allah itu memang assalam. Itu kasih Allah pada hamba dia. Ada seorang sahabat nama dia Sa'ad bin Mu'adz. Dia masuk Islam umur 31 dan dia meninggal umur 36. Masuk Islam umur 31, umur 36 tahun meninggal. 5 tahun je. Ketika Sa'ad bin Mu'adz wafat, ketika dia meninggal, Nabi kata, ihtazza arsyur rahman, bergegar arasy Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kematian Sa'ad bin Mu'adz. Lalu ketika jenazahnya berada di masjid untuk disembahyangkan, Nabi masuk ke masjid dalam keadaan seng-seng jubah. Masjid tidaklah begitu penuh, tapi Nabi berjalan dalam masjid tu seolah-olah ramai orang. Nabi pun angkat kaki,
angkat jubah, jalan ke sini, lepas tu jalan ke sini. Nabi berjalan tu, orang kata, sahabat kata, wahai Rasulullah, kenapa jalan macam itu, masjid kosong? Nabi kata, ialah kamu tak tahu, ketika nak sembahyangkan jenazah Sa'ad bin Mu'az ini, 70,000 malaikat meminta izin daripada Tuhannya untuk turun menyembahyangkan jenazah Sa'ad bin Mu'az. Seorang sahabat yang lain nama Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab asalnya ahli kitab, ya? Asalnya ahli kitab, baca Taurat, baca Injil. Satu hari Nabi panggil Ubay bin Ka'ab. Lalu Nabi bagi tahu, wahai Ubay, Allah perintahkan aku untuk membacakan surah ini kepada kamu. Lalu Nabi baca surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ya, surah Al-Bayyinah. Nabi bacakan surah itu kepada Ubay bin Ka'ab. Selesai Nabi membaca, Ubay bin Ka'ab tanya, Allah suruh kamu bacakan kepada aku surah ini? Nabi kata, ya. Ubay bin Ka'ab, Allah suruh kamu bacakan kepada aku? Nabi kata, ya. Allah sebut nama aku? Nabi kata, ya. Allah, dia tak percaya. Nama aku? Nabi kata, ya. Lalu menangis Ubay, kerana Allah sebut nama dia. Ya Allah, ya Allah. Itulah kecintaan Allah pada kita semua. Asiyah, isteri kepada Fir'aun, bila dia berdoa, dia kata, Rabbi bnini indaka baitan fil jannah. Ya Allah, binakan aku di sisimu sebuah rumah dalam syurga. Maksudnya apa? Dia pilih apa? Dia pilih jiran dulu. Binakan untukku di sisimu. Itulah yang disebut sebagai al-jar qabla dar. Dia pilih jiran dulu sebelum dia pilih rumah. Jiran dengan siapa? Jiran dengan Allah. Ya, di langit, di syurga nanti. Ya, syurga yang tertinggi yang disebut sebagai syurga Firdaus itu, Nabi kata, saqfuhu arsyur rahman. Bubung syurga Firdaus ialah arash Allah, yang akan berjiran dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan kita semua, ya, syurga tersebut insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati dan dimuliakan, perasaan kasih ni ada lazat dia, ada nikmat dia. Kita sayang pasangan kita, ada kelazatan. Kita sayang anak kita, ada kelazatan dia. Kita sayang ibu dan ayah kita pun ada kelazatan dia. Kerana cinta dan sayang ini salah satu daripada nikmat Allah. Tetapi takkan sama semua nikmat, semua kelazatan kasih kepada hamba dengan cinta dan kasih pada Allah. Takkan sama. Tuan-tuan, bila kita sebut tentang kasih pada Allah ni, ada satu perasaan yang kita tak boleh nak ungkapkan. Sebagaimana Allah itu laisa kamitslihi syai', tak ada sesuatu pun yang setara, yang sama dengannya, begitulah dengan kasih sayang kita pada Allah takkan sama dengan mana-mana bentuk kasih sayang. Dan Allah berikan kita perasaan tersebut. Dia ada satu, kita nak sebut pun tak tahu. Perasaan cinta pada Allah ni kan ada satu kebahagiaan, begitu, macam ada satu bentuk kebahagiaan yang mengalir, ya, pada kita semua. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita nikmat tersebut dan kekal berpanjangan nikmat itu kepada kita semua insya-Allah. Tuan yang dirahmati dan dimuliakan, saya kira untuk perbincangan pagi ini, ya, sampai situ dulu insya-Allah perbincangan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya,
melimpahkan kasih dan sayangnya buat kita semua, dan kita juga diberikan rezeki untuk terus menerus, terus menerus menjaga kasih sayang ini. Kasih dan cinta pada Allah satu perkara, untuk terus berada dalam nikmat ini itu satu perkara yang lain juga. Mudah-mudahan kita jaga nikmat yang besar ini, supaya tidak hilang kepada kita nikmat yang besar ini. Kerana itulah nikmat yang paling besar nanti apabila di syurga, kita dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya panjang, Ibnu Qayyim meriwayatkan dalam Zadul Ma'ad tentang ahli syurga yang diberi peluang untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ahli syurga telah berada dalam syurga semuanya, mereka mendengar satu suara yang memanggil, wahai ahli syurga, adakah kamu telah puas hati? Hal raditum, kamu semua dah puas hati? Lalu ahli syurga menjawab, macam mana kami tak puas hati? Engkau telah masukkan kami ke dalam syurga. Lalu Allah berfirman, al-yaum yaumul mazid, hari ini hari bonus. Lalu dikatakan kepada mereka, ta'alau ila ziyaratir rahman, ayo kita pergi untuk menziarahi ar-Rahman. Lalu ahli syurga diangkat, lalu mereka pun naik, naik. Sampailah di satu tempat yang tinggi berdekatan dengan arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka mendengar satu suara buat kali yang pertama, salamun, salamun alaikum, Allah memberi salam kepada semua. Lalu ahli syurga semua menjawab, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allah berfirman, wahai ahli syurga, hal raditum, adakah kamu telah puas hati? Ahli syurga semua menjawab, wa ma lana la narda, macam mana kami tak puas hati? Engkau telah putihkan wajah kami dan engkau telah masukkan kami ke dalam syurga. Lalu Allah berfirman, hari ini ada bonus dan tambahan, mintalah apa saja. Lalu ahli syurga sepakat, seluruh ahli syurga sepakat untuk berkata, irda anna ya Rabbana, wahai Tuhan kami, redakan kami. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut, kalau aku tidak redha kepada kamu, takkan aku masukkan kamu ke dalam syurga. Minta yang lain. Lalu ahli syurga semuanya sepakat untuk meminta, arina wajhak nanzur ilaik, tunjukkan kami wajahmu supaya kami dapat melihat kamu wahai Allah. Fatukshaful hujub, lalu dibuka semua hijab. Wa hijabuhun nur, hijab Allah itu adalah cahaya, dibuka semua hijab. Lalu ketika itu semua ahli syurga dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama u'tu ladzah munzu an khuliqu min lazzatin nazari ila wajhihil karim, dan mereka tidak pernah diberikan kelazatan semenjak mereka diciptakan, melainkan kelazatan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia. Dan tak ada seorang pun ahli syurga melainkan Allah jumpa by person, in person, satu persatu Allah jumpa. Ya Allah, itu di syurga nanti insya-Allah. Di dunia ini kita melazimi rumahnya, masjid-masjidnya. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita nikmat itu yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelemahan, kekurangan daripada diri saya sendiri, aqulu ma sami'tum. Kita sudahi dengan membaca tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.